Syahdan, hasil daripada perkataan Imam Al-Ghazali, hasil daripada huraian Imam Ghazali ni, dan segala ulama ahli sufi. Demikian juga ulama-ulama lain di kalangan ahli tasawuf ni, dan yang lain daripada mereka itu. Demikian juga ulama-ulama yang bukan ahli tasawuf, ulama-ulama yang pakar dalam bidang lain jugalah, bahawasanya barang siapa menuntut ilmu, cari ilmu, pelajari ilmu, atau berbuat ibadat yang zahir, dia cari, dia belajar ilmu dan buat ibadat, dan ibadat yang dia buat tu hanya fokus kepada aspek zahir semata-mata, seperti sembahyang dan puasa dan memberi sedekah dan barang sebagainya. Banyak lagi lah jenis-jenis ibadat. Padahal ia tiada menyucikan hatinya. Ni kesimpulan Syekh Abdul Samad buat. Dia belajar ilmu, menuntut ilmu, bagus, tak, bukan buruk benda tu, bukan tak molek menuntut ilmu, disuruh, banyak kelebihan. Kemudian buat ibadah pula, ibadah sembahyang yang aspek zahir, tapi ibadah yang dibuat tu aspek zahir semata-mata. Maksudnya ditumpukan kepada amalan tanpa melihat kepada aspek dalaman hati dia tentang khusyuk dan sebagainya tu, dia tak tengok aspek tu. Tiada menyucikan hatinya, tapi dia tak ambil, dia tak belajar dalam bab nak menyucikan hati. Dia tak cari jalan untuk menyucikan hatinya. Menyucikan hatinya itu daripada segala maksiat yang batin. Dia tak ada aspek, dia tak cari, dia tak belajar, dia tak cari jalan nak menyucikan batin dia itu, daripada maksiat yang batin yang tersebut di dalam kitab ini, seperti yang telah disebut dalam kitab ni lah. Maka sungguhnya adalah mereka itu terpedaya. Kata Syekh Abdul Samad, secara umumnya itulah kelompok yang banyak terlibat dengan terpedaya. Kalau boleh kita kata gitu. Yang ni kata Syekh Abdul Samad, kesimpulan daripada apa yang dihuraikan tadi tu, orang yang memberikan tumpuan kepada ibadah zahir semata-mata, tapi tak mempelajari sesuatu yang boleh menyucikan hati dia tu daripada sifat-sifat yang buruk, maka dikatakan terbabit dengan terpedaya. Yang ni boleh kita kata banyak yang terlibat dengan terpedaya lah. Yang ni tiada diterima akan ibadahnya. Tak diterima sebab ibadahnya rosak dari segi kerana hatinya itu tidak dibersihkan daripada sifat-sifat yang buruk lah, seperti riak, ujub dan sebagainya tu. Jadi pada waktu itu bila dia buat ibadah, kalau dia buat ibadah banyak, dia mari ujub. Kemudian bila melibatkan orang ramai, dia mari riak dan macam-macam lagi lah. Jadi aspek inilah dikatakan sebagai terpedaya. Kenapa? Kerana dia buat ibadah tapi tak cara aspek-aspek batin yang menyucikan, aspek-aspek yang menyucikan hati dia tu daripada sifat-sifat buruk ni. Maka sifat-sifat buruk itulah yang akan menyebabkan ibadah dia tu tidak diterima. Maka inilah kata Syekh Abdul Samad sebagai terpedaya. Yang ni tiada diterima akan ibadatnya itu oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan ikhlas, kecuali dengan kalau sekiranya dia membersihkan hatinya, menyucikan hatinya, dia belajar ilmunya dan berusaha mengamalkan amalan-amalannya itu, insya-Allah dia akan dia akan mencapai hakikat-hakikat ikhlas dan seumpamanya lah. Melainkan dengan ikhlas hatinya itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tak belajar ilmu ni tak erti pun bab ikhlas tu pun dia guana ni. Dia tak belajar pun benda tu, tak tahu pun. Dia tahu cara nak sembahyang je, cara nak sembahyang, cara puasa, tentang hakikat ikhlas, apa yang dikatakan ikhlas, riak tu guana, dia tak tahu pun benda tu, tak mengaji pun, dan tak berusaha pun untuk menghasilkannya itu. Maka banyaklah ibadah-ibadahnya itu menjadi rosak disebabkan kerana perkara ni.
Dan kerana menjunjung akan suruh Allah, dia melakukan ibadah kerana Allah dan kerana melaksanakan perintah. Menjunjung ni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Serta menjauhi ia daripada segala maksiat yang zahir. Demikian juga dia menjauhi perkara-perkara yang dilarang, maksiat-maksiat yang zahir, dan daripada segala maksiat yang batin. Maksiat yang zahir pun dia cuba tinggalkan, demikian juga maksiat yang batin dia cuba tinggalkan. Ini insya-Allah luruslah perjalanan dia. Dan tiada lepas seorang yang mengerjakan segala ibadat itu daripada terpedaya. Yakni seseorang yang melakukan ibadat ni ghalibnya tak terlepas daripada terkena tipu daya ni. Daripada terpedaya itu, melainkan kecuali yang ghalibnya akan insya-Allah akan terlepas orang yang menjalani akan tarekat ulama ahli sufi. Yakni orang yang belajar ilmu mereka ni dan cuba untuk mengamalkannya. Insya-Allah orang ni dia ada panduan dan insya-Allah akan terlepas daripada terkena penyakit terpedaya tadi tu. Jadi kesimpulan yang Syekh Abdul Samad nak khabar kita, kalau kita dah mengaji ilmu tasawuf dan tidak cuba untuk melaksanakan dan mengamalkannya sekadar yang kita mampu buat, maka ibadah yang kita buat tu banyak terkena, banyak terdedah kepada terpedaya. Dan bersungguh-sungguh ia mengamalkan dia, yakni bersungguh-sungguh mengamalkan tarekat ulama ahli sufi ni, yakni ajaran-ajaran, amalan-amalan yang diajar oleh ulama-ulama ahli tasawuf ni. Kalau dia belajar dan cuba mengamalkannya secara bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan ada panduan untuk melepaskan diri daripada terkena penyakit terpedaya ni. Iaitu bahawa mengetahui akan ilmu yang memberi manfaat yang tersebut di dalam segala kitab Imam Al-Ghazali. Yang ini salah satu daripada tarekat ulama ahli sufi ini, iaitu kita mempelajari ilmu-ilmu yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab mereka ni. Sebab maksud tarekat ahli sufi ini luas. Maka salah satunya ilmu-ilmu yang dicurahkan, yang dikarang dan dicurahkan oleh mereka ini dalam kitab-kitab mereka itu. Maka kita belajar ilmu tu. Itu salah satu daripada cara untuk dapat pedoman melepaskan diri kita daripada terkena penyakit tipu daya ni. Yang tersebut di dalam segala kitab Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu-ilmu ni ilmu tentang tarekat ahli ulama ahli sufi ni antaranya yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab dia tu. Banyak sekali huraian-huraian tentang tarekat ulama ahli sufi ni. Jadi sebenarnya ilmu tentang perkara ni juga disebut oleh ulama-ulama lain. Maka antara yang banyak menulis tentang perkara ni, yang agak terkenal dalam perkara ni adalah Al-Imam Al-Ghazali. Yang tersebut dahulu itu, yakni yang sudah disebutkan sebelum ini, dan barang sebagainya daripada segala kitab ulama tasawuf. Jadi bukan kitab Imam Ghazali saja, kitab ulama-ulama ahli tasawuf yang lain pun seperti itu juga. Dan bersungguh-sungguh ia mengamalkan akan dia, belajar ilmu tu dalam kitab-kitab yang mereka tulis ni, yang ditulis oleh Imam Ghazali, demikian juga ditulis oleh ulama-ulama tasawuf yang lain. Kita belajar ilmu dia tu, lepas tu kita berusaha untuk mengamalkannya, melaksanakannya menurut qadar yang kita mampu buat lah. Dan bersungguh-sungguh ia mengamalkan dia. Baik, kerana mazhab ulama ahli sufi itu
telah terhimpun di dalamnya itu segala ilmu syariat yang zahir dan ilmu syariat yang batin. Yani perjalanan tarekat ahli tasawuf ni, kalau kita perincikan, dia sudah terkumpul di dalamnya syariat yang zahir dan tarekat yang batin. Sudah ada. Perjalanan itu sudah mencakupi dua perkara asas. Amalan zahir pun sudah dijelaskan dalam kitab mereka ini. Demikian juga tentang amalan-amalan batin. Sudah disebut dan dihuraikan dalam kitab-kitab mereka ini.